Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam podcast CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. InsyaAllah banyak kisah-kisah inspirasi yang boleh memberikan pengertian, boleh mendatangkan satu cetusan kepada anda penonton supaya dapat melakukan yang terbaik insya-Allah. Dan kali ini kita bersama dengan seorang lagi tetamu. Beliau, nama sebenar beliau Syamsul Azhar Aliddin. Nama panggilan Pak Su, dan pernah menjadi anggota polis sebagai Constable Syamsul Azhar Aliddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam. Alhamdulillah. Masya-Allah. Akbar. Pak Su. Salam ni orang kata apa? Kita menggugurkan dosa-dosa kita apabila kita bersalaman, kan? Betul. Okey, apa khabar? Khabar saya baik, alhamdulillah. Okey, Asalnya, Pak Su. saya berusia sekarang ni untuk tahun ni 56 tahun. Dilahirkan 56 tak 56. nampak macam 56 Su. Dia kadang-kadang nampak Ada rahsia ke? sebab dia tolak cuti. Masya-Allah. Tolak cuti hari Ahad, cuti raya semua, Tak tinggallah kira. 30. Okey, baik. Saya dalam budak kampung yang serba kekurangan, tapi alhamdulillah jauh dalam sudut hati saya nak jadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Alhamdulillah dalam usia yang 56 tahun ni saya dah mengecapi agak pelbagai kejayaan dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, itu dia, kita kena syukur selalu Pak Su. Betul. Syukur selalu. Tapi Pak Su, sebelum kita pergi dengan penceritaan ataupun kisah Pak Su sebagai seorang artis, kan, sebelum Pak Su bersama dengan kami di sini, mungkin apa antara kerja-kerja yang Pak Su dah lakukan? Tu tadi cakap pernah jadi polis, constable. Okey, bila sebut constable ni dia ada nombor badan. Okey. Dulu kalau kata sebut nama Syamsul, ada beribu orang Syamsul. Jadi bila sebut nombor badan tu dia ada satu je. Jadi bila kita sebut constable 123889 Syamsul Azhar bin Aliddin. Saya cik, kena mengaku. Kalau tuan, saya tuan. Kan? Kena sebut dengan terang dan jelas, dan kita kena menghormati orang yang lebih kanan dari kita. Saya bukanlah kata nak jadi polis sebab orang kata pakai polis orang kata Smart, gaji besar, smart. segar. Tidak. Saya nak pakai motor tu je. Nak berasa. Nak merasa pakai motor tu. Okey. Jadi saya pun apply. Nak ceritanya apply sekitar tahun 88. Saya apply dan alhamdulillah saya berjaya terpilih. Tapi masa tahun 89 tu dia ada sukan C. Maka saya punya orang kata sepatutnya saya masuk tahun 89, akhirnya saya masuk tahun 90. Okey, saya masuk tahun 90, 91, 92, 93, 94. Lebih kurang 5 tahun macam tu. Saya rekrut ataupun orang panggil latihan di Pusat Latihan Polis Air Hitam, Bahau Negeri Sembilan. Masa itu nama dia Pulapah. Orang sebut lapah ni, kalau dalam kita sambut hari korban, lembu, kebau, kambing kena lapah. Tapi kalau siapa pergi Pulapah masa tu, manusia kena lapah. Masya-Allah. Memang kena lapah. Sebab kita, kenapa kena lapah? Sebab nak didik seorang awam untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Seorang yang menghormati masa, seorang yang kalau dulu jalannya bongkok, dia akan jadi jalan tegak ke belakang, buka dada, tengok ke hadapan, dengan sombong. Bukan sombong untuk orang takut polis, tidak. Tapi polis dilatih untuk, kalau polis trafik, kalau dia duduk tengah jalan kan senyum. Kan siapa nak jalan. Betul juga. Dia dilatih untuk pandang ke hadapan 200 ela ke hadapan, tarik dagu ke bawah dan sombong lagi. Memang itu kita tanam selama 6 bulan. Dan 6 bulan tu dilatih dengan kawat, berlari, memang tak ada jalan biasa. Memang kawat aja. Saya sampai sekarang pun kalau kadang-kadang jalan nak pergi padang main bola ke, orang kata jogging ke apa ke, ayun tangan paras bahu. Kalau orang kata ni straight straight lagi. Masih orang kata, kalau tengok dulu zaman Pak Su sekolah, ada kartun, majalah kartun gila-gila. Ada satu kartun tu dia tulis Perwira Mat Gila. Okey, Perwira Mat Gila ni dilukis oleh seorang askar. Nama dia almarhum Rejab Had. Dan dia ada tulis juga dalam segmen tu Gian. Kawat ni Gian.
Kawat. Oh, kawat. Oh, Kawat ni okey. dia buat kita gian. Okey. So saya bukanlah kata orang kata sengaja buat, tak. Dia kadang-kadang tiba-tiba je jalan seorang-seorang, ayun tangan paras bau. Walaupun dia cuma 6 bulan, tapi dia latih kita untuk solid jadi seorang yang berdisiplin. Okey, kejap Pak Su. Itu solid nak jadi yang disiplin tu macam mana? Tak, kejap lagi kita nak sambung ke Pak Su. Kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya. Banyak lagi cerita daripada Pak Su yang kita nak korek berkenaan dengan polis ni dan juga sekarang ni macam mana. Selepas ini semuanya dalam CCTV. Teruskan bersama kami insyaAllah. Kembali dalam CCTV, kita masih lagi bersama dengan Pak Su Samsul Rau yang begitu rancak bercerita sampai saya nak cut mencelah pun macam alas sayangnya. Tapi tak apa, kita nak teruskan. Kita tengok biar penerbit, editor buat kerja. Buat kerja. Risau pula dia orang. Baik Pak Su, tadi Pak Su ada kongsi berkenaan dengan disiplin dalam polis ni, bagaimana diterapkan, bagaimana Pak Su orang kata apa telah menjalani latihan-latihan yang telah diberikan. Nak tahu satu, dah lepas semua tu merasalah motor tu. Soalan ni nampak pendek tapi panjang. Sebenarnya nak jawab dia panjang. Okey, disiplin tu sebenarnya dalam anggota polis. Dia kalau kita nak kerja, contohnya kita masuk katalah pukul 7.11, dia 4 jam split time dia panggil kan. 4 jam pagi, 4 jam malam. So katalah kita masuk pukul 7, kita habis pukul 11 pagi. Kita nak masuk kerja tu bukan masuk pukul 7. Dia kena setengah jam lagi sebelum kita masuk. Sebab 15 minit sebelum ke pukul 7, 6.45 kita dah ambil senjata dah. Dah tulis dah everything. Lepas tu kita habis pukul 11, bukan kita pukul 11 kita terus balik. Tak. Sebab katalah saya pergi beat dipanggil. Saya pergi buat rondaan dan saya ada menyaman. Saya kena balik, saya kena tulis balik semua-semua tu. Settlekan dulu. Kena settlekan dulu. So benda tu orang kata hari yang sama akhirnya. Hari yang sama kena selesaikan. So saya bawa lah contohnya kehadiran awal tu bila saya jadi selebriti, contoh call time. Kalau orang panggil kata call time pukul apa? 2.30. Kita takkan datang pukul 2.30. Kita akan datang pukul 2 suku. So 15 minit sebelum masa kerja kita dah ada. Ataupun pukul 2 kita dah mingle around. Kita dah berada dekat situ. So selain daripada itu pakaian, contoh gosok baju. Dulu kalau kita orang baru, kita menghormati orang lama. Orang lama pakai baju side ni, dipanggil side. Tajam. Letak rambut putus. Kan? Kalau kata ambil rambut tak putus, kena gosok lagi. Gosok memang ni dengan ankletnya, dengan seluar fit. Dulu kalau pakai kawat kita kena pakai baju fit. Kalau kata body menggelebih kan, perut boroi, Allahu akbar. Orang kata lekeh. Kan? Leceh, tak very outstanding. Polis yang kata dia takkan nampak berwibawa. Dia tidak duduk depan. Orang panggil kalau kata dulu kawat, dia ada barisan hadapan. Dia panggil kawalan kehormatan. Saya dulu kawat, orang tinggi, duduk depan sekali. Kalau kata memang tengok dari jauh orang nampak kan. Tapi sayangnya tadi, saya apabila saya masuk di pusat latihan, saya ni minat seni. Minat seni. Bila minat seni, dia panggil sebenarnya gini, dekat pusat latihan tu, bila 6 bulan, nak passing out, nak habis latihan, dia ada persembahan. So dalam 1,000 lebih 2,000 orang katalah latihan tu, dia cakap siapa yang pandai main ini, siapa boleh nyanyi, siapa boleh ini sekian, datang ke tempat ni untuk kita nak buat satu persembahan passing out. Kita pun dah lama tak mengetuk. Saya main drum. Mana band mengejut ni? So pergi main drum, pergi. Masa tu lagu-lagu rock zaman 80-an kan, zaman bola baru di kan. Zaman rock and roll. Bila pergi adalah pilih, saya main drum, ada penyanyi, ada itu, ini sekian. Tiba-tiba bila dah ada, kita perform untuk passing out. Buatlah show. So bila dah selesai show, di pusat latihan tu dia ada band, Combo Pulapah dia panggil. Yang in charge tu pun tanya, masa tu panggil Soul kan, saya dia Samsul. Samsul ni pendek je, ada orang panggil Soul, ada orang panggil macam tu Soul yang Soul kahwin, Soul lain yang kena tu lain. Kan? Tu Soul tu, tapi saya daripada Soul dia Coy. Coy. Jadi Coy, engkau duduk sini lah.
Kenapa? Boleh main band, main combo sekali, kita boleh pergi buat show. Alamak, ini sudah satu benda yang menarik. Kan kita dunia seni, dunia hiburan dah memang minat seni. Minat. Lepas tu duduk situ main drum. So main drum lah. Soalan kata tadi yang nak jadi polis trafik tu kita mandang kan, tapi orang kata tengok orang lalu je lah kan, CBX, CBR kan, motor-motor tu. Saya dalam hati saya, bukanlah saya pemuji orang kata barangan ni, tapi loud pipe save life. Bunyi Harley Davidson ni dia pattern dan dia nak datang, orang dengar dah. Orang dah dengar dah. Bukan riak, tapi untuk keselamatan. Jadi saya dalam hati saya, satu hari aku akan pakai, walaupun aku tak dapat jadi trafik, tapi aku akan pakai motor juga. Alhamdulillah. Pakai atau tidak, kita jumpa selepas ini. Pastikan jangan ke mana-mana. Masya Allah. Okey, Pak Su. Daripada situ, bermulanya orang kata band mengejut dalam polis ni, adakah itu bermulanya karier seni Pak Su? Okey. Dia begini. Saya ni pemain drum simpanan. Simpanan. Dia ada band ni, kalau dalam polis dia ada band satu, dia ada band dua. Dia ada pemain drum satu. Buatnya ketika nak pergi show, tiba-tiba main drum tu demam. So siapa nak ganti main drum? Saya lah. Tapi yang pemain drum ni orang kata tak demam-demam. Jadi dia tak pernah sakit. Itu yang keluar pergi. Jadi kita duduk saja. Duit dapat. Duduk angkat barang, turun naik, sudahnya. Alamak, saya dekat kampung dulu kan, orang kata bukanlah kata apa, tapi bahagian orang kata lawak-lawak kampung ni aku nombor satu lah. Jadi bila kita pergi show, dia ada juruacara. Juruacara ni saya lah. Jadi lepas tu lagu-lagu yang sedap, lagu-lagu yang ni dia ada penyanyi dia. Habis lagu Tamil, lagu Hindustan, lagu Cina, lagu Jawa, siapa nak nyanyi? Ni lah. Kan? Jadi dia jadi satu pattern. Akhirnya band ni dia ada, bukan kata pelawak, tapi dia ada versatile. Saya nyanyi orang kata petik lagu Siam. One pen dam sik song nan ganung tem taling nau teng lai. Lagu tu masa scout sekolah dulu. Lagu Rambong. Lepas tu kata petik kata lagu Jawa. Lagu siji bakal dadi lorong. Mas ting 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 ting. Kau bagi lagu apa, aku belasah je. Kan? Dan apabila tiba-tiba ketika tahun 1994 tu, so kita ni duduk sama kawan-kawan cakap lah, kau ni cuy, daripada buat lawak sini kau masuklah TV. Kejap. Yang masuk TV tu kejap masuk. Kita tunggu. Kejap masuk TV tu kejap lagi kita nak sembang selepas ni. Kita tahu ni, ramai nak dengar ni. Ramai nak tahu apa cerita di sebalik yang masuk TV tu. Selepas ini jangan ke mana-mana. CCTV. Banyak kisah inspirasi. Masih dalam CCTV, masih lagi bersama dengan Pak Su Samsul Rau-Rau. Banyak kisah inspirasi, banyak kisah-kisah menarik sebenarnya yang sayang untuk dipotong. Pak Su, ceritakan Pak Su yang tadi tu dah ada orang siapa tadi yang bagi nasihat. Kawan-kawan suruh pergi masuk TV tu. Macam mana tu? Okey, dia apabila kita ni tukang orang kata pengelipur lara. So, kawan-kawan ni pun cakap lah, cuy, engkau kalau setakat duduk kat sini juara kampung aja lah kau, kan? Apa kata kau kan, ada satu TV swasta ni dia buat satu pertandingan reality pertama di Malaysia. Okey. Masa tu belum media sosial belum ada, handphone belum ada, Facebook belum dilahirkan. Mana media sosial pun tak ada. TV pun ada berapa channel aja masa tu. Pukul 5 buka TV, pukul 12 tidur dah. Kan? Jadi masa tu kawan-kawan bercakap, bila kawan cakap kata kita rasa tercabar. Saya pun cakap okeylah aku pergi masuk. Alhamdulillah, maka di situ bermulalah kerjaya seni saya. Pada tahun 1994 bulan 10 saya menang satu pertandingan yang dianjurkan oleh satu televisyen swasta. Dan alhamdulillah bermulanya kerjaya saya sebagai seorang selebriti, sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang pelakon, sebagai seorang pengacara, sebagai seorang apa saja, apa saja benda yang saya tak buat semua saya buat.
Berapa tempoh panjang sebagai seorang artis sampai sekarang? 30 tahun. 30 tahun. 1994 ni tahun 2024. 30 years. 30 So years. everything is past tense already. Kan benda tu dah bukanlah berlalu, tapi saya dah rasa macam-macam. Naik turun semua Naik ada, turun, pahit manis, ada tak ada. Ada tak ada. Kalau kata kita pernah lalu zaman gawat, saya pernah berniaga tahun 1997, 98 masa tu zaman gawat. Ketika tu niaga artis corner, niaga laksa, bihun sup, kan? Dah kita lalu, tak ada masalah. Kalau kata kita susah sekarang, kita pernah susah dulu. Kalau kita pernah kaya sekarang, saya pernah kaya dulu. Kan? Jadi tak ada masalah. Cuma kita life must goes on. Just enjoy your life. Life is too short. Dalam bahasa Jawa dia kata. Kan? Jadi kita release kita punya tension ke apa ke, jangan letak dalam kepala, I tak boleh move on lah. Just move on. Kan? Benda yang lepas jangan dikenang. Betul. Apa yang perlu kita ingat di hadapan. Ada banyak benda mentari akan bersinar lagi. Walaupun kita tahu bahawa mati akan datang. Tapi Nabi SAW ada menyebut, kalau di tangan kamu ada pokok, kamu tahu besok nak kiamat. Tak bagi tanam. Tanam lah. Kan? Betul. So kenapa kita perlu tak boleh nak move on itu. Orang ada dapat rezeki lebih, kita dengki. Ada orang begini, orang lawa sikit, kita rasa, kenapa aku tak lawa? Come on lah. Setiap daripada kita ni, Allah bagi kelebihan, kekurangan yang berbeza-beza. Betul. Ada orang dia lebih kat sini. Apa kelebihan kita? Saya belajar satu, ketika pertandingan tu, tahun 1994 tu, sepatutnya ada seorang lain yang patut jadi champion. Dia yang patut menang. Tapi dalam hati saya, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah saya, aku akan kabulkan. Jangan minta dekat makhluk, minta dekat Allah. Ya Allah, aku nak menang. Ya Allah, bagi aku nak menang. Aku nak rasa kemenangan ni, ya Allah. Inilah sekali dalam hidup aku nak, ya Allah. Cakap. Kenapa kita cakap dekat manusia? Manusia tak ada kuasa. Betul. Malam kita bangun cakap kat ya Allah, kalau aku nak pergi lawan dengan orang ni, aku tak boleh menang. Ya Allah, bagi aku kebolehan lain yang orang tu tak ada. Aku ada. So, saya keluar satu, itu yang cakap nama saya sampai sekarang. Samsul Rau baru dia. Kan? Kebolehan saya, kepetahan saya bercakap tu dia tak ada. Kan? Okay. Dia tak ada. So, saya pergi, sampai ke hari ni, orang kenal saya, Pak Su Samsul Rau. Kan? Macam contoh, saya ada buat satu lagu. Orang cerita tentang lagu ni, buat lirik. Saya bukan cipta lirik. Saya buat lagu, tajuk-tajuk lagu jadi lagu. Lagu, betul. Kan? Satu benda yang unik, satu benda yang kita minta pada Allah SWT. Ya Allah, bagi aku buat ini sekian. Orang boleh fikir tentang dulu ketika lagu tu dibuat, ada satu lagu yang kumpulan Ekspedisi buat lagu Si Cintaku yang mana kan, I impian yang nyata. So everything kita bukan copy paste, tapi kita tengok orang tu buat macam tu So kita tengok kita buat macam ni. Kalau tak percaya boleh Google tengok, pergi YouTube. Eminem dia buat macam lagu yang saya buat. Ambil lagu-lagu popular, dia copy balik tapi dalam bentuk rap lah. Kan? So benda yang kata tiru-tiru ni, kita hidup ni kita copy paste. Sebenarnya bukan copy paste Pak Su. Kita nak betulkan sikit, dia sebagai ambil inspirasi. Ya, macam orang cakap Nirvana, orang kata modern rock, dialah yang pelupur. Kurt Cobain nama dia sekian. Saya nak betulkan. Kumpulan Nirvana tu sekitar tahun 90-an, ujung 80-an. Tapi ketika tahun 60-an, kita dah ada kumpulan Nirvana. Tajuk lagu Nirvana tu Nevermind. Kita kumpulan 60-an, penyanyi Datuk A. Rahman Hassan, Tak Mengapa. Adakah siapa tiru siapa? Kan? Adakah koinsiden? Tidak. Menunjukkan kumpulan Nirvana tu tiru Nirvana. Tak Mengapa, Nevermind. Kan? Masya-Allah. So gitulah lebih kurang. Saya harap apa yang saya Pak Su kongsikan dapat memberi inspirasi, semangat. Jangan lupa doa banyak-banyak. Jangan lupa doa lah. Bukan itu saja, mungkin ada sedikit sebagai penutup lah Pak Su. Sebagai penutup kepada mereka di luar sana tu yang mungkin ada yang down. Sekarang ni kita lihat zaman-zaman sekarang ni kita tahu bagaimana dengan nak kelangsungan hidupnya lagi. Bagaimana kita tengok saudara-saudara kita sekarang ni di Palestin pun bagaimana sekarang ni. Mungkin ada daripada situ dengan datangnya kejadian-kejadian ni menyebabkan mereka depresi dan sebagainya. Apa antara nasihat yang Pak Su boleh berikan supaya mereka tak mengalah, boleh
teruskan orang kata sampai berjaya? Baik, saya Pak Su lalui benda-benda yang disebut tadi. Orang kata kadang-kadang apabila kita rasa kita down, kita rasa tak ada siapa-siapa. Kita tak ada kata orang Jawa shoulder to cry on. Tapi sebenarnya kita ada sejadah untuk kita bersujud. Kita ada Allah untuk kita mengadu. Sampaikan Allah sebut la tahzan innallaha ma'ana. Kan? Jangan bersedih. Kan Allah ada. So kenapa kita tak boleh? Orang kata kita kadang-kadang terikut orang nak pergi healing, kita nak pun nak healing. Kan orang nak ni macam ni, kita ikut orang. Ikut yang baik tak ada masalah. Betul. So apa salahnya kalau kata kita rasa tak boleh nak move on, kita ada Allah. Kan? Bersujudlah kepada Allah, angkat tangan. Bukan perlu baca Pak Su buat. Bukan nak kena cakap Arab, minta Allah, kita cakap Melayu pun dia faham. Betul. Cakap ya Allah, aku susah ni ya Allah. Ya Allah bantu aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Aku kesunyian ya Allah. Aku tak ada jodoh ya Allah. Ya Allah aku tak ada rezeki ni ya Allah. Luaskan rezeki aku ya Allah. Kan? Kalau aku tak ada anak ya Allah, bagi aku anak ya Allah. Tapi kadang-kadang Allah tak bagi itu mungkin jauh dalam hati kita, kita belum bersedia. Jadi orang kata fikirlah yang orang kata lebih positif. Kenapa Allah tak bagi? Mungkin kita belum bersedia. Masya Allah. Itu dia, dan kami sentiasa mendoakan baik. Semoga Pak Su diberikan kesihatan yang baik. Amin. Supaya kita dapat teruskan. Macam Pak Su sendiri sebagai ikon yang telah berhijrah, kan, orang kata kan, supaya dapat memberikan satu orang kata apa, medium dakwah yang lain, insya-Allah. Kita doakan yang terbaik. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Su Samsul Ragau bersama dengan kami dalam CCTV, memberikan inspirasi kepada semua yang sedang menonton, yang mendengar sekarang ni. Semoga tercetus adanya daripada kisah-kisah tersebut dapat memberikan sesuatu kepada anda untuk kelangsungan hidup, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Berjumpa lagi di lain kesempatan dalam podcast CCTV. Di sini banyak kisah inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.